Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah An-Nisa, muka surat 87 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Khitab pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kita. Selepas berkali-kali Allah Ta'ala bagi tahu berkenaan dengan Yahudi sebagai panduan pada kita, jangan kita jadi seperti mana mereka, umat yang mana diberi kitab seperti mana kita. Ada kitab Allah, ada kitab suci, ada kitab samawi, dan ada nabi seperti mana nabi kita. Bagaimana mereka boleh sesat? Jadi sebagai mukadimah Allah Ta'ala telah bagi tahu dah. Sekarang ini khitab pada kita, selepas jelas dah bagaimana kesesatan mereka, supaya kita tidak ikut jejak langkah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, sekali giliran kita, wahai orang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'alah kamu pada Allah dan ta'alah kamu pada Rasul. Itu kejayaan kamu. Begitu juga wa ulil amri minkum, taat juga pada pemimpin-pemimpin kamu dalam agama, dalam dunia. Tapi minkum, tak bukan orang lain, bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan Nasara. Tak, tengok Quran dia dakik, bukan kata wa ulil amr semata-mata ulil amri, tidak. Wa ulil amri minkum, di kalangan kamu, di kalangan kamu. Ini kita kena taat. Itu pun kalau perintah mereka, arahan mereka sesuai dengan kitab Allah. Sekiranya berselisih, fa in tanaza'tum fi syai', apa saja perselisihan yang berlaku di antara kamu dengan mereka atau sesama kamu, farudduhu ila Allah, ini jalan hak, maka kembalikan sesuatu yang berselisih itu kepada Allah dan kepada Rasul. Ini hanya akan berlaku sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat. Tengok sekali lagi. Kita baca 86 surah Makkiyah, Allah akhirat, Allah akhirat. Orang yang dapat jadikan Nabi sebagai ikutan uswatun hasanah ni, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Pada orang yang mana dalam hati dia ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah, dalam keadaan Allah redha pada dia, dan keinginan supaya dia selamat di hari akhirat. Begitu juga kita baca surah Mumtahinah. Allah Ta'ala beritahu Nabi Ibrahim ni contoh ikutan yang sempurna kepada siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Di sini pun orang yang mana bila berlaku perselisihan, kembali ke perselisihan pada Allah dan Rasul ni, siapa dia? In kuntum tu'minu nabillahi wal yawmil akhir. Perkara yang sama, iaitu sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat. Sebab tu ni penawar untuk umat ni. Selagi mana dua ni tak jelas, Allah tak jelas, akhirat tak jelas, maka kesatuan tidak dapat dibina. Dan tengok Allah Ta'ala bagi kesan ayat seterusnya, dzalika khairun wa ahsanu, itulah lebih baik untuk kamu, wa ahsanu ta'wila, kesudahan yang akan berlaku yang paling baik sekali. Itu adalah yang dzalika khair, itulah yang terbaik, dan wa ahsanu ta'wila. Ta'wila ni apa? Apa yang akan berlaku ni, bila kamu ikut Allah dan Rasul ni, dia akan jadi yang terbaik. Dia akan jadi, keputusan itu akan jadi terbaik. Tapi nak puas hati dengan Allah, nak puas hati dengan hukum Allah, nak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tahu berkenaan dengan orang yang mana dakwa dengan mulut mereka bahawa mereka beriman bima unzila ilaik, apa yang diturunkan pada kamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan pada orang sebelum kamu. Tapi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, tapi mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Akan ada orang lagu ni. Dan ni orang yang mana terkesan dengan Allah Ta'ala datang ayat ni dulu ni untuk intiqal daripada Yahudi kepada munafikin. Dan munafikin jadi munafikin sebab apa? Kerana sahabah dengan Yahudi. Kerana Yahudi. Dia apa sahabah dengan Yahudi tak dengar kata Nabi ni? Kerana dunia, kerana kedai mereka, kebun mereka. Sebab Yahudi yang kuasai semua tu. Maka kamu akan lihat Allah Ta'ala, tidakkah kamu lihat orang yang mana dakwa dengan mulut bahawa mereka beriman dengan apa yang diturunkan pada kamu, apa yang diturunkan pada kitab sebelum kamu, tapi dari sudut berhukum, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mereka ingin berhukum pada hukum taghut. Hukum taghut, hukum taghut ni apa? Selain daripada hukum Allah, taghut belakang. Wa qad umiru an yakfuru bi, sedangkan orang mukmin sudah diperintahkan supaya kufur dengan hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitan, Allah Ta'ala bagi sebenarnya syaitan nak supaya kamu sesat daripada jalan Allah sejauh-jauhnya.
Wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka, pada orang munafikin, ta'alu ila ma anzalallah, mari kita berhukum dengan hukum Allah dan mari kita ikut Rasulullah. Maka ra'aital munafiqin, Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala zahir ke siapa dia ni? Maka kamu akan lihat orang munafikin ni, yasudduna anka sududa, mereka akan halal kamu dengan sungguh-sungguhan. Mereka akan halal kamu dengan sungguh. Jadi ini yang jadi satu orang itu munafik. Dia mari tidak apa hati dengan Allah dan Rasul. Hukum Allah dia rasa tak sesuai. Dia sebab sentiasa ada. Sebab kita kata sebab sentiasa ada. Bukan saja mana ada orang yang tidak setuju. Munafik kan. Allah Taala bagi tahu lepas ni, depan Nabi wa yaquluna ta'atun. Depan Nabi mereka kata kita taat ya Rasulullah. Depan Nabi. Tak. Tapi bila dah ni, bila mari keadaan, bila mari keadaan, dan Allah SWT jadikan dunia tempat ujian, keadaan-keadaan yang mana zahir tidak sesuai, itu sebagai ujian Allah yang buat juga. Sebab tu kita kena tahu hakikat sebenar. Dan kita punya pendapat kita ni, kita hanya amal agama bila keadaan sesuai. Dan ini mazhab orang munafik, dan ini fikrah orang munafik. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, bagaimana nanti Allah Taala bagi tahu bila mereka ditimpa musibah dengan sebab perbuatan mereka, bila mereka tidak ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ikut panduan Nabi, mereka rasa bijak. Sedangkan bila lari daripada perintah Allah, tidak ikut panduan daripada Nabi, pasti akan datang musibah. Maka mereka bila datang musibah dengan sebab mereka tidak ikut perintah Allah ni, thumma ja'uka, mereka akan datang jumpa kamu, yahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiq, sebenarnya niat kami molek, kami bukan nak jadi lagu ni. Sedangkan jadi lagu ni sebab kerana khilaf dengan hukum Allah, dengan perintah Allah. Ini Allah SWT kita gambar apa yang berlaku di Uhud. Apa yang berlaku di Uhud. Kerana tidak dengar perintah Nabi, maka berlaku musibah. Ulaika alladhina ya'lamullah, itulah orang yang mana Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ada apa, ada penyakit. Oleh kerana itu tuju pada Nabi, fa'arid anhum, tak usah cara orang lagu ni, jangan peduli dengan sikap mereka ni. Teruskan wa'idhuhum, terus nasihat mereka, terus pujuk mereka supaya beriman dengan Allah. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, dia kecek dengan mereka, nasihat pada mereka, dakwah pada mereka, ucap-ucap apa yang mana bagi kesan pada jiwa mereka. Kemudian Allah Taala datangkan satu ayat bagi tahu maksud Allah Taala hantar semua rasul. Kami tidak utus mana-mana rasul. Allah Taala bagi tahu kami tidak utus mana-mana rasul melainkan liyuta'a, untuk ditaati, untuk ditaati. Sebab kita baca surah Syu'ara kan, semua rasul daripada Nuh sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua rasul katakan ati'ullah wattabi'uni, fattaqullaha wa ati'uni, bertakwalah kepada Allah dan ikutlah aku. Semua nabi. Sebab ni Allah bagi tahu kami tidak utuskan mana-mana rasul melainkan Allah Ta'ala bagi tahu kami malaikat supaya dia ditaati, Dan ini susah. Nabi paling susah sekali. Kita bagi tahu dari sudut psikologi, nak ajak orang pada orang lain lagi mudah daripada nak ajak orang pada kita. Nak ajak orang pada kita, ikut kita baru jaya. Payah, perkataan ni payah. Perkataan. Dan Allah Ta'ala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca surah kan bagaimana orang Mekah persendakan Nabi tu. Dia aja layak, orang lain tak layak. Ulqiya dzikru alaihi min bainina, hadzal ladzi ba'asallahu. Dia ni kalau tak pilih jadi rasul. Oh, hebat benar dia. Pok kita semua tak layak belaka. Dia kata sindiran yang mana kerana ajak orang pada dia. Ajak orang supaya tak nak dapat kasih Allah, cinta, ikut aku. Ini payah. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala perintah supaya ikut Allah dan ikut Rasul. Walau annahum idzalamu, kalulah Allah Ta'ala bagi tahu dengan peluang Nabi ada ni, sebenarnya mereka mudah untuk bina hubungan dengan Allah. Kalulah mereka ni bila melakukan kezaliman pada diri mereka, kemudian datang jumpa Nabi, kemudian minta supaya Allah SWT mereka nak Allah SWT ampun dosa mereka, dia bila minta daripada Nabi dan Nabi doa untuk keampunan mereka, pasti Allah SWT akan terima doa Nabi, pasti Allah Ta'ala akan terima taubat mereka. Bila Nabi ada tu, nikmat sekarang ni Allah Ta'ala bagi tahu Rasul yang ada bersama mereka ni, ini kelebihan yang mereka ada. Setiap kali bila mereka melakukan kezaliman mereka jumpa Nabi supaya Nabi istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu nikmat yang sangat besar. Tapi mereka tak ambil peluang. Ini jumlah mu'taridah tentang nikmat yang ada pada mereka sekarang, Nabi bersama mereka sekarang ni. Tapi munafik tidak ada nilai kan? Sebab tu hadirin hadirat, bila Nabi ni tidak ada nilai, akhirat tidak ada nilai,
Maka seperti mana Quran ada bersama kita. Fala wa rabbika, Allah Ta'ala bersumpah, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, la yu'minun, orang munafik ni yang berhukum selain daripada Allah, berpaling daripada bila diajak supaya taat pada Allah, ikut Rasul ni, orang lagu ni tidak akan beriman. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Mana iman tidak akan sempurna, tidak akan masuk. Hatta yuhakimuka fi ma syajara bain, sehingga mereka jadikan kamu kata putus berkenaan dengan perselisihan di antara mereka. Kemudian bukan setakat tu, summa la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian dia tidak dapati bila Nabi buat keputusan lagu mana pun tidak ada dalam hati mereka ni rasa haraj, rasa sakat. Mimma qadaita, apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka setuju 100%. Yusallimu taslima. Daripada ayat ni kita terjemah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dah, selawat satu Nabi ajar dah. Ni wasallimu taslima kepada dia, tunduk pada Nabi 100%, taslim pada Nabi. Dia sudut ittiba', dia sudut ikutan bagaimana nak jadi hamba Allah, taslim pada Nabi. Ini Allah bagi ni ayat ni, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, mereka tidak, iman tidak akan masuk dengan sempurna dalam hati mereka ni, sehingga mereka jadikan kamu sebagai kata putus. Dia bila Nabi buat keputusan, tak ada rasa sakit gapuan berkenaan dengan keputusan Nabi, dan mereka ikut sepenuh hati, barulah iman akan sempurna lagu ni. Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu, ni masih lagi targhin pada orang munafik, bagaimana sepatutnya mereka hargai Nabi. Bahkan Allah Ta'ala bagi tu ni ayat syadid, walau anna katabanna alaihim, kalulah kami daripada Allah Ta'ala pula, sepatutnya manusia ni kena taat pada Allah dan Rasul ni, kena tunduk 100%, tak payah mikir dah. Bila mari daripada Allah dan Rasul kan, sami'na wa ata'na, nak buat apa dia, kesilapan yang telah dibuat oleh Yahudin, kami dengar, tapi kami tengok dulu, kami nilai dulu, rasa sesuai kami ambil, rasa tak sesuai kami tak ikut. Wa asaina, derhaka. Jadi Allah Ta'ala datangkan jumlah ni ayat begini, ayat ni tengok terjemah dia, walau anna, sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu manusia ni kena taat pada kami, kena taat pada Rasul kami. Kalau kami datangkan perintah, walau anna, kata kalulah kami fardu ke atas mereka ni, gapo dia, aniqtulu anfusakum, ni perintah Allah, bunuh diri kamu, awi khuruju min diyarikum, keluar daripada tanah air kamu, keluar daripada rumah kamu. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu ma fa'alu ni, kritik kepada munafikin sekali lagi, ma fa'alu, munafikin tak akan buat, tak akan buat, illa qalilan min, kecuali sedikit saja di kalangan mereka orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman. Allah Ta'ala bagi tahu, kalulah perintah Allah Ta'ala lagu ni pun kita kena patuh. Sebab tu kita jangan buat kaedahan. Hukum Allah ni, perintah Allah ni bila sesuai logik dengan akal, tak ada kan. Taslim pada Allah, taslim pada Allah. Kalau tidak kita dalam bahaya, ayat ni kata okay? Ibnu Abi Hatim, tengok Ibnu Abi Hatim ni, Abdul Rahman Ar-Razi, anak Abi Hatim. Abu Hatim ni tok guru Imam Muslim, tok guru dia ni Abu Hatim, muhaddis. Anak dia Ibnu Abi Hatim, Abdul Rahman. Nama ayah dia macam nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Nama dia Abdul Rahman, Abu Muhammad Abdul Rahman. Dia ada kitab tafsir dia dengan sanad yang sahih. Dia meriwayatkan daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha, bagi tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu bila turun ayat ni pergi jumpa Nabi. Abu Bakar bila turun ayat ni pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kalau tuan perintah saya supaya saya bunuh diri, saya akan bunuh diri. Ni Abu Bakar ni orang paling fakih, tak ada selepas Nabi ni Abu Bakar. Tengok jazbah kita, Nabi bina para sahabat. Abu Bakar bagi tahu, wahai Rasulullah, kalau tuan perintah saya supaya saya bunuh diri, saya akan bunuh diri saya. Nabi kata kepada dia, Nabi tak kata bukan lagu ni syariat, tak. Nabi kata sadaqa Abu Bakar. Abu Bakar termasuk di kalangan illa qalilun minhum. Nabi tengok pada Abdullah bin Rawah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi tengok, Nabi kata Abu Ubaidah bin Jarrah ni termasuk orang yang mana bila diperintah supaya bunuh dia, akan bunuh diri dia. Bagaimana taslim dia pada Allah, bagaimana dia taslim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ni sebenarnya. Tengok Allah bagi, walau annahum fa'alu ma yu'adun, kalau mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat tu, lakana khair, pasti baik untuk mereka, pasti wa asyadda tathbita, pasti akan kukuh kehidupan mereka. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran, kami akan bagi pada mereka daripada sisi kami ganjaran yang sangat besar. Wa la hadainahum siratan mustaqima, kami akan bimbing dia ke jalan yang lurus.
Tengok ni, taslim pada Allah. Ni jalan hidayah ni. Sebab tu kita belajar banyak dah, kita tengok dah bagaimana para anbiya Allah Taala datangkan contoh mereka, mana ada takwil, mereka taslim ya. Suruh. Dan mari taslim ni pada Allah. Sebab tu kita kena faham, kita jangan rasa bijak daripada Allah, lebih kasih pada kita lebih pada mak kita. Ilmu dia meliputi. Pas zat yang begini, barulah kita faham. Perintah dia kebaikan semata-mata. Kebaikan semata-mata. Kita kena ada perasaan lagu ni. Seperti mana kita bagi tahu bila Allah Taala perintah pada Nabi Ibrahim supaya tinggal Ismail dengan mak dia Hajar di tempat tidak ada sebab kehidupan, kita kena faham Allah Taala kasih pada Nabi Ismail lebih daripada Nabi Ibrahim kasih pada Nabi Ismail. Ilmu Allah lebih daripada segala-galanya. Allah Taala perintah Nabi Ibrahim supaya tinggal berdasarkan ilmu dia berdasarkan sifat rahim dia. Sebab tu kita sebagai hamba tunduk taslim ya. Dan ni Allah Taala bagi tahu kalau mereka buat ni, munafik ni buat apa yang Allah suruh, nasi kebaikan semata-mata untuk mereka. Ni siap ni Allah Taala datangkan payah ilah ni nak bagi tahu supaya kita nak buang nifak-nifak yang ada, yang rasa tidak sesuai, sakit baki dalam hati para sahabat, dalam hati orang mukmin ni, bahawa perintah Allah ni begitu sempurna sekali. Walau bagaimana keadaan, tengok Allah datang tamsilan ni yang tak masuk akal. Bunuh diri, dah hal keluar daripada tanah air pun begitu. Kalau ni perintah Allah, kebaikan semata-mata, kita kena faham gitu. Dan dalam masa yang sama, orang munafik ni sebenarnya bukan kerana perintah Allah SWT ni tak sesuai, dia tak taat pada Allah Ta'ala. Munafik ni kerana perintah Allah Ta'ala ya. Ayat ni juga boleh faham, orang munafik ni kalau Allah Ta'ala suruh minum arak, maka dia akan kata perintah Allah Ta'ala ni tak sesuai. Ada suruh minum arak pula, ada merosakkan akal. Dia sebenarnya nak khilaf sedangkan perintah Allah Ta'ala sebelum ni kan semua penuh dengan kewarasan. Kalau orang cerdik, orang berakal, nilai tu semua akan setuju belakang. Tapi munafik tak ikut juga kan. Jadi manusia tak ikut perintah Allah bukan kerana molek tak molek, kerana perintah Allah Ta'ala sendiri itu ujian. Iblis musuh kita ni akan hias perintah Allah Ta'ala tak sesuai. Tengok takkid lepas tu, wa man yuti'illaha war rasul, siapa dia taat pada Allah dan Rasul, maka faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, itulah orang yang mana akan bersama dengan orang yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka di kalangan para nabi. Ni surah Fatihah kita baca ni, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Ta'ala murka, orang yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat. Suratul ladzina an'amta alaihim, siapa dia? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka ini adalah teman yang terbaik, dalam syurga ni. Dzalikal fadlu minallah, itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah yang tahu. Cukuplah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena rasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan perintah dia ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian khitab seterusnya. Ini tarikh jihad. Mula cerita ni sebagai tatbik. Tadi kaedah ni tatbik pula. Praktik lah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai benar, sekali kamu dah dengar dah bagaimana perintah Allah ni kebaikan semata-mata. Sekali ujian mari. Khudhu hidrakum. Sekarang buat persiapan. Persiapan ke apa? Jihad. Sekarang bila dengar dah bagaimana baiknya perintah, sekarang seruan jihad telah diseru sekarang. Sekarang buat persiapan. Fangfiru thubatin aw infiru jami'a. Kamu boleh terlibat dengan mana-mana kumpulan, dengan mana jemaah, sama ada secara individu atau secara berjemaah. Secara individu atau secara jemaah. Sekarang bergerak. Allah kata wa inna minkum, ada di antara kamu. Bila mari ujian baru tahu, baru keluar sifat. Ada di antara kamu, Allah Ta'ala bagi tahu, laman la yubatti'an naf, benar-benar bila diseru jihad, diseru supaya berangkat, maka ada di antara kamu yang mana rasa berat. Ni la yubatti'an, batik, betak orang Kelantan kata ni, kata batik tu, betak. Jadi betak lalu bila suruh keluar kan, jadi betak lalu. Allah Ta'ala bagi tahu. Ni ciri munafik. Ni Allah Ta'ala nak tamhis para sahabat. Jadi sahabat tahu kan mereka ada nifak ni. Bila tu ayat begini, bila suruh jihad disuruh kan, ada di antara kamu, Allah Ta'ala kata, sebahagian dari kalangan kamu ni laman layu, orang yang mana benar-benar jadi betak lalu. Fa in asabatkum musibat, sehingga jemaah tu keluar, dia buat lambat-lambat, buat sibuk, hilang, ngaik dah, sehingga jemaah telah dibentuk, maka jemaah telah dikeluar, pergi bergerak. Jadi bila bergerak, tiba-tiba jemaah tu kena ambush, kena serang.
Kita tahu kan ni tahun ke-6, tahun ke-7 ni masih lagi suasana dakwah ni di apa dia? Masih lagi ada tekanan daripada serangan-serangan, terdedah pada serangan-serangan. Walaupun jemaah-jemaah qurra, jemaah dakwah yang dihantar, mereka juga akan diserang juga. Akan diserang. Jadi ni Allah Taala cerita pada kita. Ada di antara kamu bila jemaah telah dibentuk, sebagai kamu yang akan jadi betak, jadi lambat, sehingga telah keluar. Bila keluar rasa lega, tu baik dah, lega. Sebab kita tak masuk. Fa in asabatkum musibah, sekiranya jemaah tu kena musibah, kena serang sehingga berlaku kematian. Qala qad an'amallahu alayya idh lam akum ma'hum syahida. Nasib baik, alhamdulillah. Nasib baik tak masuk jemaah tu. Kalau kena masuk jemaah tu, hari lepas kita mati. Ni perkataan lagu ni perkataan munafik. Perkataan lagu ni Quran bagi perkataan munafik. Walain asabakum fadlun minallah, sekiranya jemaah yang dihantar tu dapat kemenangan, dapat ghanimah, la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahum mawaddah, maka dia akan ucap satu perkataan yang mana tidak puas hati, seolah-olah orang munafik ni dengan jemaah tu, ahli jemaah tu tidak ada kaitan, tidak ada hubungan kasih sayang sama mereka. Ya laitani kuntu ma'ahum, kalulah aku pun bersama juga kan, fa afuza fawzan azima, aku dapat kejayaan, dapat ghanimah tu. Jadi ni sebagai kayu ukur neraca. Surah ni bagi tahu pada kita. Oleh kerana itu wahai orang Islam, falyuqatil fi sabilillah, tarik daripada Allah SWT. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Falyuqatil fi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, iaitu orang yang mana jual kehidupan dunia untuk dapat akhirat. Jadilah orang yang lagu ni, orang yang mana sedia untuk bina akhirat dia dengan rosakkan dunia dia. Wa man yuqatil fi sabilillah, siapa dia berjuang di jalan Allah, berjuang berperang di jalan Allah, fa yuqtal, kemudian dia terbunuh, atau yaglib, ataupun dia dikalah, fasawfa nu'tihi ajran azima, kesudahan dia akan dapat kejayaan dia, kami akan bagi dia ganjaran yang sangat besar. Wa ma lakum la tuqatil, kemudian Allah bagi tu sebab kenapa kena berperang. Ini zahir ayat ke tak? Ni tarik Nabi nak pergi Fathu Mekah ni, ataupun ni masih perang Zatul Riqa. Sebelum berlaku Fathu Mekah, daripada Hudaybiyah tu, kita tahu dah berlaku Hunain, dah berlaku perang Zatul Riqa tahun ke-7, nak berlaku Mu'tah. Ini siri-siri peperangan. Siri peperangan yang ada. Jadi Allah Taala bagi tahu, wa ma lakum, kenapa kamu tidak mahu berjuang berperang di jalan Allah? Sedangkan wal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildan alladhina yaquluna rabbana, sedangkan ada golongan lemah di kalangan lelaki dan wanita, dan kanak-kanak yang mana mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini. Ini zahir di Mekah. Orang Islam yang berada di Mekah, yang telah dizalimi, mereka tidaklah zahirkan Islam mereka ni, dan mereka tidak boleh tidak boleh hijrah kerana keuzuran yang ada pada mereka. Dan mereka doa pada Allah SWT supaya Allah SWT datangkan bantuan nusrah daripada Allah SWT, supaya Allah Taala jadikan hadirkan bantuan. Jadi sebab tu Allah Taala tarik orang Islam supaya berperang. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, sesungguhnya orang beriman bila dia perang di jalan Allah. Walladzina kafaru, adapun orang kafir bila mereka perang di jalan tagut, faqatilu awliya asyaitan, maka bunuhlah, perangilah pelindung-pelindung sekutu-sekutu syaitan. Innaka dasyaitani kana dha'ifa, dan sesungguhnya tipu daya syaitan ni, perancangan syaitan ni sangat lemah. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu, ingat ada Allah Taala bagi tengok sebelum disyariatkan perang. Ingat ada ketika mana dikata pada mereka dulu, pada sahabat-sahabat dulu, ketika mana duduk di Mekah dulu, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kamu, wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Tengok peringkat awal, untuk kuatkan hubungan dengan Allah. Ingat ada ketika dulu kamu bila kamu minta jihad, minta perang, Nabi kata apa? Tahan tangan-tangan kamu. Allah Taala wahyukan supaya kamu sabar, dan supaya kamu dirikan sembahyang, mana bina hubungan dengan Allah Taala, kemah, wa atuz zakah, bina hubungan sama-sama kamu molek. Orang yang sama, falamma kutiba alaihimul kitab, bila difardu ke atas mereka berperang, idza fariqum minhum, tiba-tiba satu golongan di kalangan mereka yang minta dulu ni, yakhshawna, takut pada musuh, takut pada orang. Ka khasyiyatillah, sebagaimana takut pada Allah. Au asyadda, atau lebih takut lagi. Jangan tak begitu. Waktu perang ni ujian besar. Wa qalu rabbana lima katabta, sehingga mereka berdoa pada Allah, ya Allah, kenapa kamu fardukan ke atas kami perangnya? Tak boleh kan enjak sikit, nanti dulu tak sedia lagi. Qul mata'ud dunya qalil, punca dia kerana dunia.
Mana ada orang sedia sama. Tak. Untuk ambil tak. Untuk sempurna ke perintah Allah tak ada. Sebab tu kita kena siap ke perasaan kita diri kita ni. Apa-apa keadaan kita nak sempurna ke perintah Allah. Qul mata'un dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad, mata'un dunya, yang punca benar yang kamu tak sedia ni untuk perang ni, takut mati ni, kerana terkesan dengan dunia, katakanlah mata'un dunya qalil, kesenangan dunia ni sedikit saja. Wal akhiratu khair, akhirat lebih baik. Tapi untuk siapa? Liman ittaqa, untuk yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dizalimi di akhirat sedikit pun. Sedikit. Aina takun, ada pun mati, kamu nak perang takut mati, Allah Taala begitu. Ni hakikat mati ni. Aina takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, bila sampai masa dia, kamu akan mati. Kematian ni akan jumpa dengan kamu. Kalau sampai, walau kuntum fi burujin, walaupun kamu duduk dalam benteng yang cukup kukuh. Tak. Bangunan yang cukup kukuh. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah, wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik. Ini Allah Taala gambar kepada kita berkenaan sifat munafik. Sifat munafik yang tak puas hati dengan Nabi. Ini ajib kan. Wa in tusibuhum hasanah, sekiranya jemaah yang dihantar tu nak dapat kemenangan, dapat kemenangan, berjaya, mereka kata apa? Ini daripada Allah, Allah ni. Tak sebut Nabi. Wa in tusibuhum sayyi'ah, bila jemaah yang dihantar tu dak kena musibah kan, maka dia kata, ini punca daripada Nabi, punca daripada kamu. Kamu apa selesai lagu ni? Tak terima mesyuarat kita, tak terima nasihat kita. Ini antara rendah dia. Tak puas hati dengan Nabi. Ini asah munafikin. Qul, katakanlah, kul kullum min indillah, semua itu daripada Allah belaka. Fama li haula'il qaum, dia tidaklah mereka ini satu kaum yang mana la yakaduna yafqahuna, mereka tak faham tentang hakikat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatihim min, apa saja yang kebaikan yang menimpa kamu daripada Allah, apa saja musibah yang tidak baik itu yang menimpa kamu sebenarnya punca daripada kamu sendiri, benda itu daripada Allah juga. Tapi Allah Taala buat berlaku itu kerana diri kamu, kerana dosa kamu. Wa arsalnaka lin-nasi rasul, dan kami utus kamu wahai Muhammad pada manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sekali lagi, man yuti'ir rasul faqad ata. Siapa dia taat pada rasul, maka sesungguhnya itulah orang yang taat pada Allah. Ini tarkis, penekanan ni hadis supaya taat pada Nabi. Sekali di Madinah Nabi, kita kena ingat, orang payah nak tunduk pada Nabi. Munafik ni payah nak tunduk pada Nabi. Dia memang ujian besar. Ujian besar. Allah boleh terima, tapi Nabi payah nak terima. Ayah nak terima. Terima kau tak 100% lah. Sebab manusia kan, manusia. Untuk taat pada manusia ni payah. Sebab tu dia kena puas hati dengan Allah dulu. Allah pilih Nabi kerana kita taat pada Allah, kerana taat pada Nabi kerana Allah. Maka Allah puas hati dengan Nabi, siapa kita rasa tak puas hati dengan Nabi? Dia kena ada perasaan tu. Dia kena rasa kehebatan ilmu Allah. Allah Taala pilih Nabi berdasarkan ilmu dia. Berdasarkan ilmu dia. Dia tambah dengan sifat Nabi lagi, sepatutnya kita taslim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok wa man yutir. Siapa dia taat pada Rasul ni, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat Allah. Wa man tawalla, siapa dia berpaling, maka kami tidak utus kamu wahai Muhammad supaya jaga mereka, supaya apa dia, wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Kami tidak utus ke kamu supaya kamu buat keputusan bagi pihak mereka, tidak. Masing-masing setiap orang ni bertanggungjawab terhadap keputusan dan amalan masing-masing. Ikhtiariah yang taklah bagi itu, setiap orang bertanggungjawab. Tidak ada seorang rasul pun diutuskan supaya jadi wakil dia bagi buat keputusan untuk nak taat pada Allah ataupun tidak. Tidak. Apatah lagi da'i. Kemudian Allah Taala cerita tentang sifat munafik lagi. Wa yaqulu nata'atun. Mereka depan Nabi, dalam majlis maya belakang Nabi, bila Nabi dalam mesyuarat, ta'atun depan Nabi. Kita taat ya Rasulullah. Fa idza barazu min indik, bila keluar daripada Nabi, dak bayyata ta'ifatun min ghairil taku, mereka berkumpul pada waktu malam dengan satu kumpulan di kalangan mereka akan ucap khilaf dengan Nabi. Ini munafik. Munafik. Dan ini syirik munafik. Nabi ni sebagai contoh amal sekarang, pemimpin. Mana dalam mesyuarat ni, kalau dalam mesyuarat kita kata setuju, maka luar mesyuarat pun kena setuju juga. Kalau dalam mesyuarat setuju, bila kita kata setuju, kan? Luar mesyuarat kita khilaf ni, ini ciri munafik. Ni sifat munafik. Waktu kita dalam belajar, dan dia semua ada sebab belakang. Tapi ni belajar taat ni, belajar taat. Sebab tu mak ni kita kena tarbiyah, kena belajar. Ni depan Nabi kata taat. Jadi bila depan Nabi kata taat, belakang pun kena kata taat. Tapi munafik Allah Taala bagi kita depan Nabi kata taat, bila belakang Nabi dah kumpul sama-sama mereka,
maka dia ucap khilaf dengan Nabi. Ini munafik kecek lagu ni. Sebab tu kita kena sedar, kita kena faham ni nifak yang ada pada kita. Nifak ni kalau tak perabaan dia akan jadi pada sebab akidah. Mula amalan dulu. Ni tabiat sayyi. Sebab tu kena baiki. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah tulis berlaku apa yang mereka kecek pada waktu malam. Fa'arid anhum. Nabi Allah Taala bagi tahu. Nabi pula daripada pihak Nabi pula bila berhafal lagu ni. Amsak ketua pula bila berhadapan orang kata belakang ketua lagu lain kecek. Kalau tahu kita lagu mana kita nak buat. Ni panduan daripada Allah SWT. Fa'arid anhum. Tersecara. Jangan peduli. Teruskan. Seperti mana yang dimusyarakkan tu. Lepas tu lama kan dia ayat kuat gini wa tawakkal 'ala Allah. Bukan kepada Allah. Kita ikut wahyu, itu perintah Allah. Sebab tu jangan bimbang. Jangan takut nak rekod kau nak gapo kau. Fa'arid secara. Kita tak jadi isu. Dan ni cara tarbiyah orang munafik. Dan ni Nabi tarbiyah orang munafik ni. Tak cara, tak sebut, tak kata. Nabi tak war-warkan. Tak kecek. Orang buat lagu ni, depan kita kecek lagu lain, belakang kita kecek lagu lain. Tak, benda ni pun tak kecek. Quran kecek. Nabi baca Quran. Sebab tu hari Jumaat Nabi baca surah munafik. Tak, sunnah Nabi ke tak? Nabi baca apa? Semaya akal Islah. Dia Quran tu akal Islah. Nabi tak kecek. Dalam hadis kan Nabi tak kecek. Nabi tak kecek. Tak kecek mana tuju pada orang lagu ni. Orang lagu ni. Allah SWT dedahkan. Dan Allah tak bagi tahu pada Nabi fa'arid anhum, tak secara. Lepas tu kalau tak secara bahaya kadang moni gini ni. Wa tawakkal 'ala Allah. Kita ada tawakal. Wallah wa kafa billahi. Cukup Allah sebagai pelindung. Allah pelindung. Tengok afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran? Tugas Nabi bagaimana libatkan mereka, tarik bagi kelebihan Quran supaya semua belajar Quran. Wujud suasana. Sebab tu hadis-hadis ke tak? Bila sahabat mari nak Khaybar, ni tahun-tahun nak berlaku Khaybar, tahun 7 ni. Sahabat ke dapat ghanimah Khaybar. Mana dia bagi tahu pada Nabi dengan begitu gembira, banyak daripada susah, daripada kelaparan, kebuluran, tiba-tiba dapat ghanimah daripada Khaybar. Para sahabat ke tak? Seorang sahabat mari jumpa Nabi dengan penuh gembira bagi tahu, ya Rasulullah, hasil daripada Khaybar tu saya telah jual beli di pasar hari ni, saya telah dapat keuntungan yang begitu banyak. Dia dapat berapa? 300,000 uqayyah. 300,000 uqayyah. Berapa nilai kita tak tahu. Tak. Dalam masa satu hari dia dapat keuntungan yang begitu sekali. Nabi kata, tengok cara Nabi. Nabi bagi tahu pada kamu, mahukah aku bagi tahu pada kamu lebih baik daripada tu lagi? Dia lebih singkat tempoh dia lagi. Sahabat tengok, sahabat yang begitu gembira tak dibagi tahu tentang harta, kecek tentang harta kan. Nabi tukar fikir lalu. Ni Nabi kita. Ni cara Nabi, ni manhaj Nabi. Bila tengok sahabat ni alih perhatian pada dunia ke tak? Nabi bagi tahu, mahukah aku tunjuk pada kamu lebih hebat daripada tu lagi? Lebih singkat masa dia lagi, kamu dapat kebaikan lebih banyak daripada tu. Sahabat tu hilang. Gapo dia Rasul? Ada lagi lebih baik pada ni. Gapo dia? Nabi berkata, kamu pergi ke masjid, belajar 3 ayat Allah SWT. Belajar ayat Allah SWT. Itu cara Nabi, alih perhatian. Alih pada Quran. Sebab ni penawar dia. Dan kalau benda ni tidak diurus dengan elok, generasi pertama ni tak terkesan dengan dunia, maka musibah. Sebab tu dia alih pada Quran. Quran akan alih mereka pada Allah di akhirat. Dia tengok Allah Taala begitu. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa munafik ni tak tadabbur Quran? Maknanya kelah tadabbur ni kelah munafik benar. Tak kelah depan orang kafir, dia kelah untuk orang munafik. Khitab dalam Quran kan untuk tadabbur Quran ni orang munafik. Adapun orang mukmin Quran ni sifat dia dah. Tak tahajud Quran. Tak siapa dia sebelum tidur baca 100 ayat, tak 1000 ayat. Ini semua tu baca Quran dalam sembahyang. Itu sifat orang mukmin dah. Dan orang yang tak baca Quran ni orang munafik. Afala yatadabbaruna. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran ni? Mana dengan tadabbur Quran nifak akan keluar. Walau kana min indi ghairillah, kalulah Quran ni bukan daripada Allah sungguh, maka la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan dapati dalam Quran ni dapat pertentangan yang begitu banyak. Tadabbur Quran, tengok dalam Quran. Wa idza ja'ahum amrun min, ni seterusnya ni masalah yang berlaku di antara tanda orang munafik. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bihi. Ni ciri orang munafik. Dia ni tak tahu siapa ni. Tak tahu. Cuma orang lagu ni. Allah Taala bagi tahu orang Madinah ni. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf.
Bila datang pada mereka apa-apa berita, apa-apa perkara yang berkait dengan keamanan dan ketakutan. Apa-apa saja berita. Orang munafik sifat dia lagu mana? Ada'u bi'acai lalu kau orang ni bahaya ni. Betul tak? Ya. Kita bila dengar berita ni tengok nak mula nak didik masyarakat yang hebat, yang tidak boleh dimanipulasi. Tak. Berita tak tahu mana gag-gag gelekok dah. Tak tahu apa dia ya. Tak tahu pasti, tak pasti lagi berita tu. Kita dah berita tu melibatkan keamanan. Dan ni bahaya. Jadi Allah Taala didik para sahabat. Nanti kita akan baca surah khusus, surah An-Nur, surah Tarbiyah. Allah Taala begitu. Ni ciri orang munafik. Bila datang pada mereka, apa-apa berita yang berkait dengan keamanan, yang berkait dengan ketakutan, sepatut berita ni kena rujuk pada ketua. Daripada ketua saja berita rasmi ni akan dikeluar secara rasmi. Yang ni saja boleh disebarkan. Tapi orang munafik Allah Taala bagi tahu, bila dengar saja apa-apa berita yang melibatkan keamanan yang bahaya begini ni, dah aza'u bi, mereka akan cek orang. Sebab tu bahaya kalau orang itu tidak ditarbiah dengan Allah di akhirat. Lepas dia jadi gabung-gabung, dia nak boleh berita ni. Dia pergi rahsia negara, dia pergi rahsia keselamatan. Orang lagu ni tak. Kan? Sebab tu berlaku masalah, sebab tu berlaku khianat, berlaku rasuah. Sebab sifat manusia dia tak nak kawan, dia dengar berita. Orang mukmin ni orang mana bila dengar berita ke apa? Dia jelas tu. Berita ni sepatut keluar daripada siapa kecek. Jadi orang jadi nak kecek belakang. Nak zaman kita ke zaman ada telefon ni, WhatsApp ni. Semua nak kecek kok lalu. Ni tengok Quran mula tarbiyah. Dia orang lagu ni jadi tak boleh nak kawan. Mari tahu berita nak kecek kok orang ni. Nah, ini sifat nifak. Sifat munafik ni. Si orang munafik. Orang mungkin lagu ni. Allah kata walau rudduhu ila rasul. Kalulah bila berita berkait dengan keamanan begini, dia kembali kepada rasul sebagai pemimpin ketika mana ayat ini diturunkan. Wa ulil amri, kepada orang yang mana diberi tanggungjawab dah. Berita lagu ni orang lagu ni yang boleh kecek. Di kalangan mereka, di kalangan orang mukmin. La'alimahu alladhina yastambituna minhum. Nascaya orang yang mana yang diberi tanggungjawab ni akan tahu lagu mana nak handle masalah ni. Baru tidak jadi fitnah. Baru tidak jadi fitnah. Kalau tidak agak berita tersebar dah, jadi gerak-gerak dah, jadi masalah dah, gocoh dah gabar dah. Tiba-tiba hak sebenar lagu mana sebenar? Kawai ingat betul kawai. Oh ya ya. Ni orang munafik. Dah kerana dia tu, kerana tindakan dia orang habis dah. Habis. Tengok Allah ni. Dia orang buat lagu ni kan. Ni bayar kan. Ni sahabat baru masuk Islam ni. Baru tahun ke-7 ni. Tapi ditarbiah oleh Allah SWT begini dah. Nak jadi bangsa yang hebat ni, nak Rom dia parsi jatuh bawah dia ni, tidak boleh dimanipulasi. Kita tahu Rom tu parsi kan, dia hantar spy dia, hantar macam-macam orang kan. Nak beli, nak jual, macam-macam cara. Sebab tu dia kena bina orang mukmin yang begitu solid. Dan Nabi tengok sekarang ni surat-surat dihantar belakang, seluruh dunia dihantar dah kan. Ke Mesir hantar, ke Rom, ke Parsi. Hantar surat. Hantar surat ke apa dia? Aslim tuslam. Masuk Islam selamat. Bayar. Ini isyihar peredah ni. Tapi perintah Allah, Nabi buat kan. Sedangkan Nabi tidak ada kekuatan ni. Sebab tu Nabi tak tengok apa, Nabi tengok perintah Allah. Sebab tu kita kena faham hakikat ni. Kalau ikut cara otak kita ni, tak sesuai lagi, tak sesat. Orang Mekah tak sesat lagi ni. Tak sesat lagi ni. Tak lendik lagi ni. Kita nak pergi rakyat ke Rom. Bukan zakat Rom. Surat ke Rom, surat ke Mesir, surat ke Parsi. Dua empire besar tu. Tak supaya tunduk pada kita. Bahaya. Bagaimana yakinnya Nabi dengan perintah Allah? Yakin Nabi perintah Allah. Walaula fadlullah alaikum, Allah Taala bagi tahu kalau tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dan rahmat dia kerana Nabi dan Quran ni, lattaba'tumus syaitana illa, nasya kamu akan ikut syaitan. Kamu akan ikut syaitan. Mereka sedikit saja. Illa man rahim. Oleh kerana itu wahai Nabi SAW, faqatil fi sabilillah. Teruslah kamu targhib umat kamu supaya berjuang di jalan Allah. Ini umat yang mana yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi bina, umat yang mana berjuang. Wala bagaimana la tukallafu illa, ini untuk tenangkan Nabi. Kamu tidak dibebankan kadar kemampuan kamu. Seperti mana kita dibagi tahu kan, la tukallifu nafsaka illa wus'ah. Kamu tidak akan dibebankan kadar kemampuan kamu. Ini untuk tasliah pada Nabi. Waharidil mu'minin, sebenarnya faqatil fi sabilillah waharidil mu'minin, maka berjuanglah kamu di jalan Allah. Nabi sendiri kena perang. Faqat, oleh kerana itu kamu wahai umat kena perang di jalan Allah. Nabi sendiri kena perang. Sebenarnya waharidil mu'minin, dah tarik orang mukmin supaya perang juga bersama kamu. Allah Taala datang juga jumlah ni untuk tenangkan Nabi. Allah Taala tidak bebankan kamu, maka kadar kemampuan kamu.
Asallah an yakufa ba'sal ladina kafaru. Mudah-mudahan dengan sebab kamu berjual begini, Allah SWT akan hentikan pemusuhan daripada orang kafir. Sebenarnya tujuan itu ya, supaya orang kafir ni tak menentang lagi. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan azab Allah ni lebih teruk lagi, lebih keras lagi. Man yashfa' syafa'atan, ini targhib gabar supaya infak di jalan Allah. Bila jihad disuruhkan, maka ada infak. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa yashfa' ni, siapa dia infak dengan sempurna. Yashfa' syafa'atan ni infak dengan sempurna. Bagi pedai, bagi gabar dia, bagi perisai, bagi kuda, bagi dengan pelana. Itu yang dikatakan oleh mufassir, man yashfa' syafa'atan, siapa dia infak dengan sempurna, hasanatan, yakun lahu nasibun, maka dia akan dapat bahagia dia dengan kebaikan itu. Allah Ta'ala pasti akan balas. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Begitu juga kan, siapa dia tolong munafik ni, tolong apa dia untuk jatuhkan Islam dengan sempurna ni, maka dia akan tak bertanggungjawab terhadap perbuatan dia dengan sempurna juga. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu ini telah tentu dah. Muqita ni muqtadira. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu ini Allah Taala jaga, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala belaka, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala belaka. Wa idza huyitum bi tahiyyatin, tak masuk ayat sebelum selepas, tak masuk akhir. Tiba-tiba mari wa idza, bila mereka bagi salam pada kamu, balas dengan cara, maka balaslah salam mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Auruduha. Gapo dia ni tiba-tiba sini? Ni targhib perang. Ayat ni ayat 86 ni dia sambung dia mana? Sambung dia ayat ke-81 tadi. Ayat berkenaan munafik. Allah Taala bagi munafik ni depan Nabi rakyat taat. Ayat 81 ni. Belakang Nabi buat perancangan macam-macam. Rakyat Nabi tak sesuai. Allah Taala bagi, Allah Taala akan tulis apa yang muka. Orang lagu ni berpaling. Tak secara mereka ni bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Wa idza huyitum. Tengok nah Allah Taala perintah kepada Nabi ni. Ini sama semula ni. Dia sama. Jumlah mana tengah mu'taridah. Lagu mana nak tarik? Sebab apa? Tak secara kepada munafik, tarbiyah. Munafik ni kata, munafik berumat Nabi juga, dia perlu ditarbiyah juga kan. Kesilapan mereka jangan di apa dia? Dijelaskan. Kalau Nabi kata mereka makin jauh daripada Nabi. Sebab tu Nabi tak bagi mereka bina masjid Dira. Mereka ni nak bina masjid Dira kan? Tak uwi, semua mai sekali. Dalam ni ada tarbiyah. Suasana masjid Nabi, baca Al-Quran dalam semaya yang Nabi baca ni, bagi tarbiyah pada mereka. Dia tengok Allah Taala bagi tahu pada Nabi. Tak secara mereka, tapi bila mereka mari jumpa kamu, dan mereka yang mana depan molek, belakang lagu lain kan. Wa idza huyitum, bila mereka bagi salam pada kamu, Allah Taala kata apa? Fahayu bi ahsana minha, maka balas dengan cara baik lagi. Tarbiyah. Nabi kena pejam mata. Nabi kena telan. Kena telan. Untuk tarbiyah umat ni. Kita tengok perkara Nabi tahu. Bah kita ni tak tahu, kita munafik juga. Nak mahu kau munafik apa ya? Kita pun tak suci juga. Jadi kalau kita faham keadaan ni, tak ada apa. Sama-sama ada nifak ni. Ala kebala. Maka kita tahan. Ketua zaman kita sekarang ni, bila tengok keadaan umat lagu ni, tak dengar kata gini tak, maka kita kena pejar. Layan macam biasa. Ini tarbiyah umat. Betul ni perlu tarbiyah umat ni. Sebab tu kita kena buat kerja. Sebab tu kita kena wujud, kita kena bergerak dengan sama. Kalau tidak duk main rumah lagu ni, duk main tak laga apa ni, tak tahu, tak tu baik perangai ni. Bila mari ujian apa tu? Bila mari ujian, tinggal perintah Allah. Tinggal perintah Allah. Sebab tu kena latih, nak lahir orang hebat-hebat, kena latih. Nak latih. Ni tengok Allah tarbiyah Nabi ni. Bila munafik, orang tahu munafik, bila mereka datang tegur kamu bagi salam, maka balas dengan lebih baik lagi. Ataupun sama, auruduha, atau sama saja. Ada rasa nak marah sangat, balas sama. Tapi rasa boleh tarbiyah dia, maka balas dengan senyum, layan macam biasa. Belakang muka main dia kata ke kita. Tak, belakang. Kita tahu. Tapi tengok Allah Taala suruh balas. Dia bila perintah Allah ke ikhlas, bukan suruh sana, bukan Allah Taala suruh buat ni. Layan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Taala atas segala sesuatu Taala akan hisab belaka. Allahu la ilaha illahu. Allah lah tempat bergantung yang sebenar-benar, Ni orang mukmin. Apa sebab lagu ni? Tak, akhirat ada. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti Allah Taala akan kumpul kamu pada hari kiamat nanti. Tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi hadisan. Siapa yang lebih betul daripada Allah dari sudut ucapan dia, percakapan dia? Tak ada. Allah paling betul sekali. Allah paling betul. Seterusnya berkenaan munafik lebih tinggi lagi. Ni munafik, di munafik banyak darjat.
Jadi munafik lagu mana hok kita boleh toleransi? Bukan semua munafik. Tengok Quran ajar pada kita. Ni munafik Nabi Allah Taala subuh paling tak usah tegur gapo biarkan. Ni munafik mari semaya. Hok mari semaya, subuh ya tak mari ya. Ni munafik amali. Mereka mari semaya tapi sifat munafik ada kan? Tu yang jadi tak dengar kata tu. Dia tak boleh nak kontrol. Munafik tu dia tak boleh nak kontrol. Jadi munafik gini, munafik yang perlu ditarbiah kan. Tak dengar kata ni. Payah lah duduk dalam kita duduk nak suruh dengar kata. Selagi kita tidak ada sifat taat, selagi tu payah kita nak urus umat ni. Selagi tu ketua kena sabar, kena didik. Sebab kita nak guna sepenuhnya. Setiap orang ni potensi dia apa yang ada pada dia bagaimana untuk manfaat umat ni. Untuk manfaat umat ni. Dia orang lagu ni perlu tarbiah. Sebab tu kita kena sedia tarbiah. Kita kena sedia dia belajar taat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni munafik seterusnya. Ni munafik peringkat ni munafik sebab peringkat kan. Sebab peringkat ayat hukum Allah tak sesuai. Dak. Allah Taala harikan agak berapa hari agaknya. Benda sedap kita mau gini-gini. Sampai kecek lagu ni. Kecek sampai sudah melebihi hak dia. Percakapan orang kafir dia ajak kepada kekufuran. Munafik lagu ni. Ajak supaya apa? Supaya ngesah LGBT. Munafik lagu ni orang Islam, nama Islam. Tapi sampai tahap lagu ni dia ada hak dia juga. Sebab tu nak toleransi dia bukan umum. Tengok Allah Taala tegur, "Fama lakum fil munafiqin." Kenapa kamu ni berkenaan munafikin? Munafikin khusus ni. Jadi dua golongan. Munafik yang mana Allah Taala bagi tahu depan ni? Ayat 89 tu, munafik waddu law takfuruna kama kam. Mereka ingin supaya kamu jadi kafir seperti mana mereka kafir sebenarnya. Fatakunna sawa, dan supaya kamu jadi sama. Itu kena baca ayat tu dulu. Baru kita faham fama lakum. Apa Allah Taala tegur? Dak berkenaan ni sahabat berlaku ni. Sahabat jadi dua king. Dak berkenaan dengan satu gol lagi munafik ni. Ada ayat begini mari kan. Ni tarbiyah ni. Sahabat jadi orang yang pertama kena kaji uji kita kata. Maka berlaku keadaan-keadaan tu. Jadi Allah Taala tegur para sahabat. Famalan, kenapa kamu ni berkenaan munafikin lagu ni? Munafikin lagu ni tak boleh nak ikrar dah ni. Tak nak mulia dah ni. Sehingga kamu jadi dua kumpulan pulaan. Sebahagian sokong munafikin ni, sebahagian kata tak boleh munafikin lagu ni. Jadi Allah Taala tarbiyah para sahabat. Wallahu arkasahum bima kasabu. Ni pun ajib. Dia Allah arkasahum bima kasabu. Siapa dia munafikin ni? Arkasa ni apa dia? Kita beratur. Dak nombor satu dah ni. Arkasa ni apa dia? Kita ambil orang nombor satu tak belakang. Itu dipanggil arkasa. Wallahu arkasa. Allah arkasa. Allah ambil munafik jadi tak belakang. Dengan sebab apa? Sebab berbuat. Tak belakang ni maksud apa? Kembali pada kesesatan. Allah yang telah sesatkan mereka. Apa Allah telah sesat mereka ni? Sebab mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Asbab sesat semua mereka ambil. Asbab hidayah semua mereka tolak. Jadi Allah telah sesatkan mereka. Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Ni arkasa ni apa dia? Kinayah dengan perbuatan Allah balikkan mereka ni sama seperti mana semaradna tu. Aturidun an tahdu man adallah, ni sebagai bayan dia. Adakah kamu nak bagi hidayah pada orang yang mana Allah Taala telah sesat dah? Jangan lebih pada Allah pula. Wa man yudlillah, siapa yang Allah Taala sesatkan, falan tajid lahu sabila, maka tidak ada jalan bagi dia untuk dapat hidayah ni. Siapa dia ni? Waddu law ta, mereka ingin, mereka zahir jak Islam pada kamu, tapi perbuatan mereka, tindakan mereka, tulisan mereka, ajakan mereka semua ni apa dia? Ajak kepada kekufuran. Jadi lepas tahap ni tu kita pergi ikrar juga, buta dah tu. Jadi tadi beza, tadi munafik tadi duduk dalam majlis Nabi, wa yaquluna ta'atun. Tapi dia ada munafik ni Arab badui sekitar yang masih duduk atas pagar ni. Masuk Islam bukan ada kepentingan. Masuk Islam bukan ada kepentingan kerana dunia. Jadi Allah Taala suruh para sahabat jelas. Orang munafik lagu ni waddu, yang mana ingin laut supaya kamu jadi kafir seperti mana mereka kafir. Yang sebenar. Fatakununa sawa'a, supaya kamu dengan mereka jadi sama ya. Fala tattakhidu minhum awliya, Allah Taala kata jangan kamu jadikan mereka sebagai teman. Jangan berteman orang kafir lagu ni. Sebab tu kena tengok perkataan dia tengok perbuatan dia walaupun nama Islam pun. Sebab tu kita jangan terpedaya walaupun nampak semaya, walaupun nampak ni, tengok gapo dia maksud halau tuju dia lagu mana. Kalau dia dah jelas dah perkataan dia, tulisan dia, tindakan dia ajak orang kepada tolak hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah SWT dia, ni benda daripada kefahaman dia, bukan terkesan pada orang lain. Jelas dah dia kepala, dia mastermind. Maka orang lagu ni walaupun nama Muhammad, walaupun nama Saleh, walaupun nama Islam, walaupun dia dakwa dia semaya, walaupun dia dakwa dia ngucap, tak ada lah. Fala tattakhidu, Allah kata jangan jadikan mereka ni awliya, teman kamu. Hatta sehingga yuhajiru fi sabilillah, sehingga dia hijrah
kepada jalan Allah SWT, sehingga nampak perkataan dia nak tinggikan perintah Allah, nak tinggikan hukum-hukum Allah SWT. Fa in tawallau, sekiranya mereka tidak mahu tunduk pada Allah, fakhudhuhum, maka tangkap mereka ni, tak kata bunuh mereka ni di mana saja kamu jumpa. Wala tattakhidhu minhum waliyan, jangan jadikan mereka sebagai teman kamu dan jangan jadikan mereka sebagai penolong. Illa, tengok illa, melainkan orang yang mana kaum yang mana ada hubungan dengan kamu, di antara kamu dengan mereka mithaq. Ini zahir dia ni Arab-Arab Badui ada sekitar di Madinah. Maksud Islam ni kan ada kepentingan kamu-kamu. Sebenarnya dia cari-cari peluang. Bila Quraisy mari sekarang, dia bersama dengan Quraisy. Yang pertama, bila kita tahu kalau lepas apa dia, Khandaq tu kan, Bani Mustalaq yang berpaling tanda. Banyak kabilah-kabilah Arab ni bila tengok Quraisy nak serang semua, nak serang Madinah, mereka telah zahirkan nifak mereka tu. Jadi Allah SWT suruh Nabi daripada sahabat je lah berkenaan demo ni. Malaikat orang yang mana ada hubungan dengan kamu di sudut perjanjian damai tu. Auja'ukum, ataupun datang kepada kamu hasirat suduruhum, di mana hati mereka ni sudah rasa berat sekali untuk memerangi kamu. Mereka tak siap perang dengan kamu. Au yuqatilukum, dan mereka dalam masa yang tak siap perang juga dengan kaum mereka lain. Walau sya Allah Taala bagi tahu, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh guna mereka untuk hapuskan kamu, untuk perangi kamu. Tapi orang lagu ni, wahai Nabi, ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebagai kena tengok kan, mana-mana kabilah Arab ni mari dak mengaku depan Nabi, dak mereka tak sebalah dengan Nabi, dia tak sebalah dengan orang Mekah juga. Fa'tazilukum wa lam yuqatilukum wa alqaw ilaykumus salam fama ja'ala Allahu lakum alayhi sabila. Maka mereka nak supaya mereka ni dikecualikan. Mereka tak terlibat dengan kamu, tak terlibat dengan orang Mekah. Mereka nak dikecualikan. Mereka tak memerangi kamu, dan mereka tawar pada kamu perjanjian damai. Ada orang lagu ni tak terlibat ni. Maka Allah Taala kata fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila, maka kamu tidak ada jalan untuk hapus mereka, tak boleh. Tengok Islam ni. Ia tak nanan. Allah Taala bagi garis panduan kasar. Bila nak bentuk kerajaan yang sempurna, okay, bagaimana negara-negara sekitar ni yang terdedah pada apa dia, untuk boleh sekali kita jadi tali barut musuh ni. Maka bagi tahu dengan jelas bagaimana status kamu. Kalau jenis nak perang, maka perang. Kalau jenis ngau Islam pun tak saya perang, ngau orang lain tak saya perang juga. Tak. Maka Allah Taala bagi tahu kamu tidak ada jalan kamu nak serang dia. Kita kena hormat pendirian dia. Pendirian dia. Allah bagi tahu. Bahkan dari surah sebelum ni kita baca ke, bagaimana nanti kalau dari surah Anfal kita baca ke, Allah Taala bagi tahu kalau kamu bimbang pengkhianat daripada mereka, kalau bimbang dia ada ciri nak khianat ke, maka jangan terima tawaran berdamai dengan mereka. Biar gitu. Kalau mereka segar balah, tak ada suruh buat lagu tu. Tak buat lagu. Tapi kalau mereka nak zahir pada sifat mereka ni, nak berdamai dengan kamu, maka terima. Mana tak siwi Islam ni, kalau takut dia tak ada nak kontrol ni, masa ni kita dia kontrol lagi. Nanti musuh besar mari dak, dia berpaling tadah, dia segar kita daripada dia berpaling tadah, nanti musuh mari tu baik kita bunuh dia lalu. Dari Islam tak ada benda lagu ni. Tak ada benda lagu ni. Allah Taala kontrol belakang. Jadi ni biasa yang jadi negara-negara besar zalim ni. Dia serang mana-mana kaum ke tak? Kalau dia fikir kaum ni tak boleh nak kontrol. Jadi sebelum kaum ni berpaling tadah, nanti bila ada musuh dia mari ke tak, maka baik dia bunuh lalu. Sebab tu dia musuh lalu. Islam tak ada benda ni. Islam kita ada Allah. Kita ada Allah. Ni panduan daripada kepada para sahabat, dan ni panduan daripada kita Allah. Satajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Tengok, Allah Taala bagi tu. Akan datang nanti satu golongan yang Allah Taala bagi tu, akan jumpa mana kaum yang mana mereka zahir nak berdamai dengan kamu, dan mereka pun tak sebalah dengan kaum mereka lain. Musyrikin lain tak sebalah juga. Yang kamu tak sebalah, dengan ni tak sebalah. Kullu ma ruddu ila al-fitnah urkisu fiha. Setiap kali mari bila kuasa musuh tu hebat maka dia akan condong ke arah sana untuk serang kamu. Tak nak begitu. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakufu aydiyahum, maka orang lagu ni Allah Taala bagi tahu kalau mereka tidak mahu berkecuali, dia kena buat statement lain, nak berkecuali. Wa yulqu ilaikumus salam, dia buat perjanjian damai dengan kamu, dia tahan tak serang kamu. Maka orang lagu ni kalau dia tak mahu semua ni, maka Allah Taala kata fakhudhum, maka tangkap mereka. Waqtuluhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpa. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan, dan itulah orang yang mana
Allah Ta'ala telah jadikan bagi kamu ke atas mereka sultan. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Dia ada alamat-alamat dia. Jadi ini ayat kita baca ni patut baca dalam kem askar ni. Nah, ini berkenaan dengan negara-negara sekitar yang panduan Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila berlaku perangai, ada apa dia? Berlaku kematian tidak sengaja. Nah, berlaku kematian tidak sengaja. Maka ini menari hukum berkenaan dengan bunuh orang mukmin secara tidak sengaja. Sama ada kerana balah ataupun kerana peperangan. Seperti mana masa perang Uhud kan? Masa ketak genting tu kan tak? Yang menyertai perang kan apa ni? Huzaifah bin Al-Yaman. Al-Yaman tu ayah Huzaifah. Dia telah tua kan? Dia juga perang dalam perang Uhud. Jadi masa berlaku kusyah tu, dak orang Islam nana ke sekejap. Dak. Jadi tak cer dah musuh dengan tak musuh tak cer dah. Jadi sahabat pergi bunuh Al-Yaman kan? Ingat musuh. Ayah dia pula tua masa tu. Tua dah. Huzaifah kata, "Abi, ayah aku." Sahabat bunuh. Dia kena diat kan? Kena diat. Jadi mari hukum. Sebelum ni tidak ada hukum. Tapi ini hukum. Ni hukum sebelum ni hukum dari sudut apa? Dari sudut diat berlaku bunuh dari surah Baqarah tu sudah ada dah. Tapi ni Allah Taala detailkan. Wa kana lil mu'minin an yaqtula mu'min illa khata. Tidak patut bagi orang mukmin bunuh orang mukmin lain melainkan dengan cara tidak sengaja. Cara tidak sengaja ni tidak patut. Sengaja ni tidak patut. Bunuh orang mukmin secara sengaja ni dosa besar, minal kabair. Dosa besar. Dosa seperti mana syirik. Besar nilai orang Islam. Wa man qatala mu'minan dari sudut dosa dari syirik dari sudut Allah nak bagi tahu. Kita baca surah ni kan. Siapa dia bunuh dengan sengaja kan? Kekal dia neraka. Kalau tak nak bagi tahu. Kekal dia neraka. Bunuh orang Islam dengan cara sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa dia bunuh orang mukmin dengan cara tidak sengaja, maka fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia kena bebaskan oleh hamba, dia kena bayar diat musallamatun ila ahliha, yang kena serah pada wali dia, wali keluarga yang dia bunuh tu. Illa an yasaddaku, malaikat keluarga tu sedekahkan, tak maafkan. Sebab biasa berlaku gini, perbalahan gini di kalangan kaum kerabat keluarga yang ni. Tapi ini panduan daripada kita Allah SWT. Dia banyak mana tak? 200 ekor unta. Yang ni ditentukan oleh kerajaan. Nilai satu orang mukmin tu berapa kerajaan tu. Nilai semasa dia berapa. Syarat bagi garis saya kasar, dia kerajaan yang tentukan. Ni bunuh tidak sengaja. Orang Islam bernilai. Tengok ni, kalau hukum Islam ni ada ke tak? Tak mati saja, tak mati kata. Tak. Kita dia ikut juga, tak ada nilai dah. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min. Sekiranya mukmin tu mana? Mukmin yang mati tu daripada kaum yang mana bermusuh dengan Islam, musuh kafir. Tak. Tapi kena bunuh tu orang Islam juga. Tak. Tapi keluarga dia, wali dia ni musuh, yang berperang dengan Islam ni. Maka lagu mana nak buat? Maka tak perlu bayar dia. Tak, fatahri raqabah. Maka kena bebaskan hamba, bebaskan hamba yang beriman. Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaq, tapi kalau bunuh kafir zimmi, tak, orang kafir yang tidak merangi. Tak. Wa in kana min orang mukmin juga, tapi keluarga dia tu kafir zimmi, maka fa fidyatun musallamatun ilah, maka kena bayar dia. Dia juga bebaskan hamba. Kena bayar dia. Kena bagi pada keluarga kafir tu. Habalai menjajir, tapi siapa tak ada. Tak ada apa dia? Tak ada hamba. Bayar dia tu kena bayar, dia tu kena bayar. Siapa bayar? Pembunuh tu bayar. Kalau tak cukup pitih, ayah dia kena bayar. Ayah dia tak ada, tok dia tak ada. Pak saudara, dia panggil sistem akilah. Perjanjian yang Nabi buat di Madinah mula masuk ke tak? Semua ahli keluarga tak, sistem akilah tu ditegakkan. Bani Najjar, Bani Gabah-Gabah semua tu berlaku masalah, siapa dia bertanggungjawab? Semua ditentukan. Sebab dengan sistem begini baru sistem keluarga tu jadi rapat. Baru tahu siapa dia tak semaya keluarga dia, baru tahu dia akan hidup belaka. Sistem tu. Kisah hudud ni dia akan menghidupkan hukum Allah SWT hak lain. Tapi siapa famalam jadi, siapa dia tak ada hamba tak ada, macam zaman kita tak ada, lalu fasya musyahrain mutatabi'an, maka dia kena puasa
puasa 2 bulan betul-betul, 2 bulan betul taubatan minna, untuk menyatakan taubat pada Allah SWT. Wa kana Allah aliman hakima, dia Allah Taala tahu, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa man yaqtul mu'mina, tengok ni, siapa dia bunuh orang mukmin dengan secara sengaja, maka balasan dia apa? Jahannam khalidan, tengok tu, neraka kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, kemurkaan Allah ke atasnya, laknat Allah ke atasnya, dan Allah Taala akan sediakan baginya azab yang sanggup. Tengok nilai orang mukmin maha. Sebab tu tumpah darah ni maha. Darah ni maha. Sebab tu tak ada, mana boleh kita tak ikut Islam ni, ikut Allah ni jadi teroris. Tak ada. Agama kita bukan lagu tu. Tak, teroris ni orang lain. Setara Firaun pun Allah Taala suruh pergi dakwah. Tengok Islam kita ni. Setara Firaun. Bah mana ada orang lebih teruk daripada Firaun? Tak ada. Kalau dalam Quran tu hukum muncak dah kejahatan tu. Dalam Quran. Sebab tu dia boleh ikut wahyu Allah sungguh. Dia akan jadi molek. Mana akan jadi ekstrim ni? Cuma dia ekstrim dengan Allah, dia sudut hukum Allah, patuh pada Allah. Dia untuk jadi kebaikan semata-mata. Tengok sahabat lah, tengok Nabi lah. Nabi paling tak peduli dengan orang lain. Tengok Nabi jadi lagu mana. Nabi jadi lagu mana. Dia akan jadi molek. Khair berlaku. Kita nak faham ni, perintah Allah SWT ni khair. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panduan sahabat ni pun wajib juga ni. Perintah ni dari perang pun kena ada adab. Dalam perang ni ada adab dia. Ni Islam ni ajar ni. Betul kan? Perang pun ada adab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, idza darabtum fi sabilillah, bila kamu berjuang di jalan Allah, perang di jalan Allah, fatabayyanu, maka kena pastikan, tabayyan. Jelas. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lastum, jangan kamu kata orang yang mana tak menyerah diri dan mengatakan masuk Islam, aku orang Islam tak. Dalam perang ni Allah kata, idza darabtum fi sabilillah, bila kamu perang di jalan Allah. Kemudian bila perang dia tak hendak rawat, dia pun lepas pada dia, aku beriman, aku orang Islam. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Fatabayyanu, maka kena cek betul-betul. Dia jangan kamu kata kepada orang yang mana bila bagi tahu bahawa dia Islam, jangan kamu kata lasta mu'mina, mu bukan Islam, mu nak selamat diri kamu je. Tabtaguna aradal hayati dunia, kerana punca kamu nak dunia, nak ghanimah daripada dia. Fa indallahi maghanimun katsirah, maka di sisi Allah ada ghanimah yang lebih banyak, yang lebih baik lagi. Ini berlaku pada siapa ni? Usamah ni. Ni anak akak Nabi ni. Cucu akak Nabi, anak Zaid bin Harithah. Tak, kita baca surah Anfal tu, anak dia Usamah. Nabi sayang pada Usamah ni. Bagaimana bila dalam satu perangai kan? Tak, Usamah dia tengah perang-perang, orang tu kalah dah. Cabut pada dia tak boleh nak balas. Dia pun ayat pada Usamah, aku beriman dengan Allah SWT. Aku masuk Islam. Usamah kata mengoyak ni sebab tak nak selamatkan diri, dia pun tijak. Mati kau itu. Dia tengok laporan, dia lapor pada Nabi kan? Nabi panggil dia kan? Usamah kata ke, ya Rasulullah, sebenarnya dia royak dia masuk Islam, dia nak selamatkan nyawa dia. Nabi kata kamu membelah dada dia kau. Mu tahu dia royak kamu. Tengok. Usamah bagi tahu, hari tu aku bercita-cita, kalulah aku baru masuk Islam hari tu. Punya Nabi marah pada dia. Keadaan Maya ni, tuan-tuan, perang ni dia ada kegilaan dari perang ni. Dia punya takut dia tu. Orang jadi trauma, panggil trauma, orang kata trauma. Tak ada, sebab trauma ni perang. Tapi tengok dari Islam ni, sebab tak perang ni kita kuasai juga kan. Kena tengok hukum Allah juga. Bukan jadi nana kuasa kada dah. Dalam perang pun, dalam perang pun bila orang royak dia Islam dah, kena berhenti. Kena berhenti. Allah ni kemuncak paling tinggi sekali. Bagaimana sahabat ini supaya dapat kawal diri dia, supaya dapat kawal diri dia. Kadzalika kuntum, Allah kata demikian juga kamu dulu kan bukan Islam juga kan. Lalu Allah Taala bagi Islam pada kamu. Fatabayyanu, 2 kali mari. Maka cek molek, pasti molek. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Taala apa yang kamu buat, Allah Taala jelas belaka. Kemudian targhib, tentang jihad ni. Bangun bangkit ni, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak akan sama orang mukmin yang tidak berjihad, yang duduk, yang tidak ada apa-apa keuzuran lah, dengan orang al-mujahidun fi sabilillah, orang yang mana berjuang di jalan Allah ni, dengan harta mereka dari diri mereka. Harta dari diri mereka. Bukan dengan diri je, suruh orang support kita nak pergi dakwah ni, nak pergi Sarawak ni, nak kumpul dana. Tak sih. Kita kena pergi sendiri, kena pergi dengan belanja sendiri, baru kita tarbiyah. Baru start ditarbiyah. Semua kena tarbiyah gitu. Tak. Berjuang di jalan Allah dengan diri mereka dan harta mereka. Orang lagu ni Allah faddalallahu al-mujahidin. Allah Taala akan lebihkan orang yang berjuang dengan harta mereka, diri mereka ni berbanding orang yang duduk ni, satu darjat yang sangat besar. Satu perbezaan ni bukan satu darjat jah, darajatan ni
tanwin ni ta'zim, satu darjat yang sangat besar, perbezaan darjat yang sangat besar. Wa kullan wa'adallahu husna, wala bagaimanapun Allah nak janjikan semua ni husna belaka. Wa faddallahu al-mujahidin, dia Allah Taala telah lebihkan orang mujahid al-qain ajran azimah, ganjaran yang sangat besar. Darajatin minhu, darjat-darjat yang tinggi daripada Allah SWT, dia keampunan, dia rahmat dia. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dia Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Innal ladzina tawaffahum, ini hadis ni lepas Badar ni Allah Taala tak sini ayat ni. Kita tahu dah Badar ke tahun kedua lagi. Tak. Jadi ni ayat mari Allah Taala tak sini sesuai dengan siap dia sini. Berkenaan dengan apa dia? Innal ladzina tawaffahum, orang yang mana dimatikan, orang yang mana tak berjual kerana alasan ni. Al-Qaidin tadi siapa dia? Ni nak bagi tahu ni orang yang mana tidak berjual di jalan Allah. Orang yang mana dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan tidak menzalimi diri mereka, tidak hijrah, tidak berjual di jalan Allah. Kerana saya pada harta kedudukan, tak saya pindah, tak saya hijrah ni. Wa qalu fima kuntum, lalu bila dia mati malaikat tanya mereka, duk alik mana ni? Sebab apa? Sebab mereka ni duk masa Badar kan duk alik belah orang kafir. Dan mereka keluar ke Badar kerana dipaksa, seperti mana Abbas, ramai lagi sahabat-sahabat Islam kan. Kena paksa ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, kena paksa. Mana mereka keluar ke Badar ni, sebahagian orang Islam keluar ke Badar daripada pihak orang kafir kan, daripada pihak orang kafir. Jadi ramai tu. Maka bila mati daripada musuh, kena apa? Kena panah, sesak lah, nak mati. Sebahagian sahabat mati. Ini sahabat Nabi. Jadi malaikat tanya, alik mana kamu ni? Qalu fima kuntum, muda alik mana? Baru mati alik ni, orang Islam. Qalu, mereka jawab, kunna mustad'afina. Tengok ni, kami golongan lemah, tak boleh nak hijrah, tak boleh buat apa. Kena paksa. Mana kunna mustad'afin, kami ni dipaksa datang ni, perang ni kami dipaksa. Sebab tu duduk alik ni. Sebab tu kan paksa duduk alik musuh, paksa langgar perintah Allah Taala kan, tidak ada nilai kan? Tidak ada nilai. Malaikat apa yang diizinkan oleh Allah SWT, dia kan ada dalil. Tengok ni. Qalu alam, malaikat kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan bumi Allah ni luas, awak tak hijrah? Awak tak hijrah? Allah Taala kata faulaika ma'wahum jahannam. Itulah orang yang mana tempat tinggal mereka jahannam. Maksud neraka jahannam. Tapi tak ada kekal kan? Tak ada kekal. Tengok Quran ni dakik. Kekal tak ada. Tapi masuk neraka. Faulaika ma'wahum jahannam. Wa sa'at masira. Seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Tak ada alasan. Sebab boleh sebenarnya. Sebab boleh. Hijrah tu boleh. Sebab boleh. Mana selagi mana boleh, ada orang yang boleh taat pada Allah dengan sempurna, dia tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Illal mustada'afi, mereka benar-benar orang lemah, benar-benar lemah sungguh di kalangan orang tua-tua, lelaki tua, tak boleh nak hijrah, tak boleh nak ngejah dah. Tua dah, sakit tak boleh nak. Minal wan nisa, dia wanita-wanita yang uzur, wal walidan, kanak-kanak, la yastati'una hilatan. Tengok Allah bagi mereka tidak ada hilah untuk pergi hijrah. Wala yahtadun, dia tidak tahu lagu mana nak buat jalan, tak ada jalan nak hijrah. Sebab kita tahu hijrah ni kan payah, kan bukan senang. Nak bukan boleh dak buat apa? Buat kenduri, kawan nak pergi Madinah dah ni. Pakat mai ajak rumah belaka. Esok nak pergi dah. Pergi dengan susah payah. Susah payah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Inilah orang yang mana mudah-mudahan Allah Taala maaf mereka ni, orang mustadafin lagu ni. Wa kana Allahu afwan ghafur. Allah Taala Maha Pengasih. Sedangkan Allah Taala bagi orang yuhajir fi sabilillah, siapa dia berjuang di jalan Allah, hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran. Tengok Allah Taala bagi, maka dia akan dapat di bumi Allah ni rezeki yang luas, tempat tinggal yang mana, ya tempat tinggal yang mana yang mudah Allah Taala sediakan. Ni janji hijrah ni, siapa dia buat hijrah ni. Wa man yakhruj min baiti, siapa dia keluar daripada rumah dia untuk hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian dia mati tengah jalan, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka pasti dia sudah dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa idza darabtum fil ard, dan bila kamu bermusafir ataupun berjual di jalan Allah, falaisa 'alaikum junah, maka tidak jadi kesalahan untuk kamu qasas sembahyang. Maka tu ayat sembahyang qasas. Qasas ni bila? Awal lagi, selepas Ahzab. Selepas Ahzab ataupun selepas Hudaibiyah. Selepas Hudaibiyah. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ni kan dari Muslim. Ketika dia bagi tahu ketika mana kami pergi safar dengan Nabi di Ghazwat Zatul Raqa. Peperangan Zatul Raqa. Maka Nabi qasa. Ni qasa baru, jamak tak ada lagi. Qasa ni 2 rakaat. Yang mula qasa dulu. Jamak ni masa
Masa di Fatu Mekah. Masa di Fatu Mekah ni jamak. Nah, ni qasar. Maka bila kamu bermusafir ke ataupun kamu berjual di jalan Allah, maka tidak jadi kesalahan bagi kamu untuk qasarkan sembahyang kamu. In khiftum, asalnya sekiranya kamu bimbang orang kafir akan buat fitnah, orang kafir akan serang kamu. Inil kafirin kanu lakum adum. Sesungguhnya orang kafir ni mereka ni musuh kamu yang nyata. Wa idza kunta fihim, ini turun solat khauf, turun solat khauf. Solat khauf. Ini salah satu bentuk dalam Quran sebut. Tapi dalam hadis Nabi kan dia ada 3 bentuk. Dia bukan 3 bentuk sebenarnya, sebab Nabi semaya khauf ni banyak kali, sebab Nabi pergi banyak kali. Sebab tu dia beza. Dia beza semaya ni sebab beza keadaan musuh. Dia beza keadaan kiblat. Beza keadaan musuh duduk mana, dia kiblat arah mana. Maka bentuk semaya khauf ni akan berubah. Walau bagaimanapun dia 2 rakaat semaya qasar juga. Tak. Semua dia boleh gerak. Dia beriman juga. Dia tengok ni semaya lagu mana semaya kan Jumaat juga. Semaya Jumaat juga. Tengok kita ciri agama kita. Bukan mudah-mudah. Guna darurat tu kan tak boleh tinggal. Tengok ni. Perang ni. Musuh ada depan pun. Semaya lagi. Dia semaya Jumaat juga. Semaya Jumaat juga. Bahaya. Kita nak masuk bagaimana perintah Allah. Bagaimana Nabi telah tunjuk pada kita, bagaimana Allah telah bagi tahu pada kita. Bukan mudah-mudah, relax, tiba-tiba tak semaya Jumaat. Kan lagu tu. Dia kesal dia bagaimana? Kesal dia sampai sekarang tak mari sembahyang Jumaat. Orang tahun macam kita ni. Ni kita. Orang kita ni, londa kita ada. Orang berkhian ada. Tak. Tanya buat tak memang. Tak email kata tak apa tak sembahyang Jumaat. Dia guna tak email, hanya tak email. Tak email kata apa 2 tahun lepas kita tanya tak email tu. Ustaz kata boleh, dia kata. Anak kata 2 tahun lepas tu. Ustaz kena pergi jumpa. Sebab dia pergi bawah ustaz. Tapi bila dah jadi adat dah biasa tak lagi dah. Tak dengar juga. Bahaya. Kita buat jalan petang-petang boleh jalan pagi-pagi senam jalan boleh pula. Nak pergi sembahyang Jumaat lah ni malas payah sikit. Tu dia umat ni lah kita kena tahu gapo dia perintah Allah SWT ni tak. Ada kita mudah-mudah kan dia sepuluh patah Melayu kita kalau cikgu kecil cacat murid kecil jalan berlari. Dia sifat manusia tu, orang tua kita kerana pengalaman tu. Dia lagu tu sifat dia. Ulama rakyat lagu tu dah orang awal habis. Kita habis kering dah baru dia okey sikit. Dia ni tengok Quran ni. Wa idza kunta fihim, dak bila kamu berada bersama mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, dak. Maka fa aqamta lahumus salah, maka dirikanlah untuk mereka sembahyang. Dan sembahyang Jumaat juga. Maka faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah satu saf dak akan berdiri bersama kamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, maka dia maya dalam keadaan pegang senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Jadi bila satu golongan, bila Nabi sujud, kok satu golongan lagi tak sujud, tunggu, tengok kalau musuh duduk depan. Kalau musuh duduk depan lah kan Nabi ngadap ke arah tu. Falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu mak. Jadi takimah tu Nabi jadi takimah tu, maka sujud dulu, sujud selesai belakang naik rakaat yang kedua, maka hok belakang tadi pun masuk sah. Maka dia akan semaya sendiri rakaat pertama tu. Dan kemudian dia tunggu. Jadi bila dia berdiri pula, maka hak ni pula sujud. Ataupun dia sempurna dulu. Hak ni sempurna dengan Nabi, atau sempurna sendiri. Jadi dia kena ada sah pertama dengan sah kedua ni, dua kumpulan ni, satu dan satu rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar tu email lah. Jadi Allah Taala bagi tahu gitu. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun, bila mereka sudah sujud, sudah satu rakaat, maka di belakang tu min wara'ikum tu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisu, maka satu kumpulan lagi yang tidak semaya tu, maka dia boleh semaya bersama dengan kamu. Dan dalam semaya pun dia berhati-hati dengan pegang senjata. Waddal ladzina kafaru, Allah Taala bagi tahu ini sekali orang kafir ni mereka nak serang kamu ketika semaya. Sebab sudah tersebar dah. Dan orang Islam ni semaya, dalam perang pun semaya. Maknanya ayat ni Allah Taala bagi tahu pada kita gambar ghazwah yang Nabi lalui dah. Mereka semaya berjemaah. Dia semaya tamam mereka awal, semaya sempurna. Jadi orang kafir dah jadi sebagai satu agenda dah.
Kita sendiri orang Islam masa tanya dia semaya. Tanya dia semaya. Tanya dia semaya. Sebab dia semaya tak khabar dah orang Islam ni. Jadi sebab tu khasas semaya. Lepas tu ni semaya khauf pula. Semaya khauf. Allah tak nak tahu. Tak nak tahu. Ingin sekali orang kafir ni kalau ketika mana kamu leka daripada senjata-senjata kamu, tak bukan leka dalam semaya, tengok nak ajib ayat Quran ni. Dia bukan orang Islam ni tergelar dalam leka dalam semaya, dan leka daripada senjata-senjata kerana semaya. Kerana sibuk semaya ni, lupa dengan senjata-senjata mereka. Dia bagi-bagi mereka ni, maka fayamiluna alaikum mailatan, so dia boleh serai kamu dengan sekaligus. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda, dia tidak jadi kesalahan bagi kamu sekiranya kamu diganggu dengan hujan ataupun kamu sakit. Gapo dia antara doa Islam supaya kamu boleh letak senjata kamu. Maknanya pegang senjata sentiasa ni satu kewajipan bagi mujahidin. Wa khudhu hidrakum, dan berhati-hatilah kamu, innallaha adda lil kafirin adzaban muhina, sesungguhnya Allah SWT telah sedia kepada kafir ni azab yang sangat hina. Azab hina. Dalam hadis kan ada 3 hadis sahih dalam Bukhari, dalam Muslim. Dalam Muslim pun ada 3 hadis. Semua semaya khauf Nabi semua maya beza. Sebab dia tak akan sama, sebab siri peperangan Nabi berbeza, dia arah kiblat beza, arah musuh beza, maka keadaan semaya kena beza. Kita kena faham tu. Jangan jadikan dalil orang guna hadis dah. Dia tak faham kan? Tengok ni tak hadis sahih belaka tapi tak sama. Hadis ni buat gini. Tengok. Itu semaya khauf. Kita kena faham situasi dia kan makul gitu kan. Tapi tak tinggal. Sebab riwayat sahabat lain-lain meriwayatkan. Sebab sahabat lain-lain yang sertai peperangan tu. Sahabat ni sertai dengan peperangan ni, sahabat ni. Tapi tengok Nabi semaya beza, dan kita boleh faham. Dia sahabat pada kita boleh jelas. Mana tak semestinya kena satu cara tu. Tak satu cara, tidak. Dia tengok keadaan musuh duk mana, dan keadaan kiblat arah mana, maka akan berlaku perubahan. Tak tetap sah semaya tu. Sah semaya. Tapi tetap kena semaya jemaah. Boleh tahu ihtimam bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qadaytumus salah fadhkurullah. Bila selesai semaya maka zikirlah pada Allah SWT banyak-banyak, qiyam qu'udan. Ni untuk orang perang. Fa idza tma'nantum, bila kamu sudah aman, tak ada musuh ke apa, maka faqimus salah macam biasa, dirikan semaya macam biasa, dan dirikan waktu juga macam biasa juga. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, sesungguhnya semaya ni yang diwajibkan atas mukmin ni ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu rasa lemah dan untuk mengalahkan musuh kamu. Sekiranya kamu cedera, maka ketahuilah mereka pun cedera juga seperti mana kamu cedera. Wa tarjuna minallah, cuma beza kamu dengan dia, kamu mengharapkan Allah, mereka tidak ada Allah. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah alim hakim. Ayat seterusnya ni berkenaan dengan muamalat sahabat dengan Nabi pula. Kita baca sikit lagi. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan. Ini ajib ayat. Kembali pada Quran. Sebab kembali ikut wahyu. Umat ni kan selepas cerita tentang kesesatan Bani Israel, ulama-ulama ahli kitab, Allah Taala bagi tahu tentang golongan di kalangan umat Nabi tak ikut Quran, tak ikut Nabi ni, siapa dia? Munafik. Mari cerita. Tak. Dia berkenaan dengan sifat perkataan lagu ni orang munafik, amalan lagu ni orang munafik. Tak. Jadi Allah Taala rakai belakang. Dan ni panduan untuk kita. Kembali pada Nabi, inna anzalna, sesungguhnya kami turun kepada kamu kitab wahai Muhammad dengan penuh kebenaran untuk kamu tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala bainan nas bima arakallah, seperti mana Allah Taala nampakkan kamu. Tengok, bukan seperti mana Nabi nampak dak, seperti mana Allah Taala tunjuk. Tengok sini pun tengok. Qurtubi kata, Tabari kata, semua sama-sama kita tahu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi tegakkan perintah Allah sebagaimana Allah Taala royak, bukan seperti mana Nabi faham. Buat seperti mana kami royak, jangan buat seperti mana kamu faham. Ajib. Ni Allah Taala royak pada Nabi untuk kamu berhukum di antara manusia bima arakallah, seperti mana Allah Taala tunjuk pada kamu. Bahawa kita tahu lagu tu kak, maknanya hadis Nabi ni sebenarnya bukan daripada Nabi. Semua Nabi ucap tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi diberitahu dah ni, jangan kecek seperti mana kamu faham agama ni, usaha agama ni. Kecek seperti mana kami royak pada kamu. Cuma bila mari daripada mulut Nabi, tak dipanggil hadis. Mari daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz dia tu dipanggil Quran. Atau matlu ni wahyu ghair matlu, yang tak boleh baca dalam semaya. Tapi dua-dua ni wahyu belakang, wala takun lil khainina khasira, dia kamu jadi pembela bagi orang khianat. Jangan jadi pembela bagi orang khianat. Ini apa ni jadi pembela khianat ni? Siapa khianat ni? Sahabat Nabi Ansar ni, muamalat ni kita nak tahu. Allah ajib surah ni. Surah ni surah keadilan kan? Surah keadilan.
Islam ni keadilan semata-mata. Keadilan semata-mata. Kisah ni berlaku, ayat ni berlaku berkenaan dengan sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Siapa dia tak tahu. Kalau sebut dalam kisah-kisah nama-nama tu kita tak boleh sebut tu sebenarnya. Itu tidak sahih. Sebab munafik ni hari ni kita tak tahu. Tak ada Huzaifah seorang je tahu. Kita tak nak kata ni dia ni nama ni munafik tak ni. Sebab tak tahu. Munafik ni hanya Huzaifah je tahu. Dan Huzaifah tak ayat siapa pun. Sayyidina Umar pun tak tahu. Jadi bagaimana kita boleh buat andaian bila sabit satu orang itu sahabat Nabi. Tapi ni mereka awal. Ni mereka awal. Berlaku di Ansar. Berlaku kejadian yang berlaku di kalangan Ansar sendiri. Anak beranak dia sendiri. Satu kabilah Ansar pergi ziarah jiran dia di kalangan Ansar juga. Anak beranak sendiri. Bila pergi rumah Ansar seorang lagi tu, Ansar A ni tengok dalam rumah B ni ada baju besi duduk tepi dinding. Baju besi tepi dinding. Dan kita kena faham, inilah baju besi zaman ni, zaman Nabi ni tak boleh beli tanah. Mahal. Tak bayar Nabi nak pergi Uhud ke tak. Baju besi ada berapa? Ada 100 ya. Ada 100 baju besi. Tak tak. Sikitnya. Tak. Kuda pergi mahal juga. Ada 2 ekor ya. Musuh ada 700 baju besi. Jadi baju besi ni sangat bernilai. Jadi dia, sahabat si A ni Ansar sama Ansar pergi ziarah rumah B, tengok ada baju besi duduk tepi dinding. Liu, titik air liu tak. Tunggu orang tidur malam. Tidur malam tegak tak? Peluang. Tak. Ambil curi. Tak. Boh cari bekas ada guning gandung. Tak. Dia pun ambil baju besi tu tak dalam guning gandung, eret buat lari. Dia tak perasan guning gandung tu tembus. Ada baki gandung. Jadi eret buat lari tu beg tu. Tak, gandung tu beg. Jalan dia tu. Tak, tengah jalan baru dia perasan. Tengok ada kesan gandung, mujur dia perasan. Tak. Maka bila perasan nak masuk subuh dah, maka nak balik semula tak ada dah. Nampak kan? Dia tengok ada rumah Yahudi. Ada rumah Yahudi. Dia tengok sekarang ni Quran turun kritik Yahudi. Tak, Quran kritik Yahudi. Quran turun kritik Yahudi. Nabi khilaf dengan Yahudi. Jadi dia pun letak baju besi tu dalam rumah Yahudi. Dia pun lari balik semula. Esok tuai rumah cari-cari tak ada baju besi. Maka cari baju besi. Cari. Hok curi tu bagi tahu, ni nampak macam kesan gandung ni. Dia tunggu duduk rumah Yahudi. Jadi Yahudi tu buka pintu rumah dia, tanya dia ada baju besi dalam rumah dia. Yahudi tu kejut. Kita tak tahu. Tak, memang tak tahu. Curi mana rakyat tahu kan? Kena ingat dia. Dan Nabi hampir-hampir nak potong tangan. Allah SWT turun ayat. Bela Yahudi. Ni agama kita. Dia bayar ayat turun kritik Yahudi. Yahudi cari poin bagaimana untuk burukkan Nabi, burukkan Islam. Dalam keadaan lagu ni berlaku masalah di kalangan orang Islam sama orang Islam sendiri. Curi bagi orang. Tak. Lepas tu pergi jahat pada Yahudi. Bayar lagu mana tajuk berita masuk kalau sahabat kau Yahudi. Surat khabar masuk lagu mana? Bagaimana buruknya nama Islam, buruknya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahyu mari. Wahyu turun bela Yahudi. Yahudi tak salah, yang salah orang Islam. Allah Taala kata pada Nabi, wala takun, yang kamu tak jadi pembela pada orang yang berkhianat. Tak nak panggil berkhianat sahabat ni. Yahudi terlepas. Tengok agama kita. Dan Nabi baca, Nabi tak ada kambing hitam ke orang. Tak musyarat dengan Abu Bakar, ya Rasulullah, tak boleh ni royak agak buruk imej Islam ni. Tak. Ni korban ke Yahudi ni, dia penting nama Islam. Tak ada. Agama ni yang jaga ni Allah, bukan Nabi, bukan siapa. Allah. Kena ikut Allah, taslim pada Allah. Allah Taala turun wahyu, bela Yahudi, boleh bayar. Wastaghfirillah, minta ampunlah pada Allah. Ni wahyu Allah Taala tu, banduai pada sahabat. Sebab tu kita faham, sahabat ni nak jadi baik bukan satu hari satu malam. Tarbiyah. Wastaghfirullah, istighfarlah pada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Wala tujari, tengok Allah begitu. Jangan kamu bela orang yang telah mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawan athima. Allah Taala tidak suka orang yang mana khianat dan berdosa. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka menyembunyikan daripada orang ramai. Ni maknanya keluarga sahabat ni kan dak duk pujuk Nabi. Bak kena potong tangan ni. Pujuk Nabi. Tak supaya sembunyikan aib. Semua ada ni. Semua malu Allah belakang ni. Yastaghfuna min, mereka cuba ni sembunyikan perkara ni, tak war-war kepada orang ramai ni. Wala yastaghfu, tapi mereka tidak dapat sembunyi daripada Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Idh yubayyitun, ketika mana dia buat perancangan mala yarda minal qaum, iaitu buat keputusan yang tidak menyebabkan keridhaan Allah SWT. Nak sembunyikan kebenaran, nak pujuk Nabi. Kalau boleh jangan dedahkan malu aib kita ni, sama-sama kita ni. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Taala tahu belaka apa yang berlaku. Ha antum haula ijadantum anhum, ni mereka ni berdebat ni, berhujah ni sebenarnya kerana terkesan dengan kehidupan dunia ni.
Faman yujadilullah, siapa dia boleh berdebat dengan Allah di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti? Amman yakunu alaihim wakila, ada apa boleh jadi pelindung? Dia orang yang mana ditetap oleh Allah SWT di hari akhirat nanti? Tak ada. Man ya'mal su'an, buat bawa ke akhirat. Di akhirat nanti pula man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa dia melakukan kejahatan atau telah menzalimi diri dia, kemudian dia istighfar kepada Allah SWT, yajidillah, dia akan dapati Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Buka pintu taubat. Tapi wa may yaksib isman, siapa dia melakukan dosa, maka sebenarnya dia telah buat kebinasaan, dan amalan yang mana membinasakan diri dia sendiri. Dia Allah Taala aliman hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan, siapa dia melakukan kejahatan atau isman, kemudian dia buat kejahatan, dia buat dosa, kemudian dia tuduh orang lain pula yang tidak bersalah, maka siapa dia buat lagu ni faqadih tamala buhtanan wa ithman mubin, maka dia telah menanggung satu buhtanan, satu pendustaan yang sangat besar di sisi Allah, dia dosa yang sangat besar. Walaula fadlullah alaika, kalau dah tidak kerana kurnia Allah SWT kepada kamu, wahai mak dan rahmat dia, tak, maka kamu pun akan terkesan dengan mereka. Lahammat ta'ifatu min ayyudi, hampir-hampir satu golongan ni tak berjaya untuk menyesatkan kamu. Takyid daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Nabi tak tahu, Allah tak nak turunkan wahyu, tak nak turunkan wahyu. Wa man yudilluna illa, dan mereka sebenarnya tidak sesat mereka diri mereka sendiri. Tapi manusia kan rasa kan atas nama Islam, atau tak sibuk dengan nama Islam, ni semua karut belakang. Bila lari daripada perintah Allah, hakikat sebenar tak rakyat ke dah, semua tak ada. Ini jalan sesak lah nak sebut. Sebab tu agama ni kita jangan letak perasaan kita, tak sededah kan, tak menyebabkan nama Islam buruk. Tak ada. Islam buruk ni bila kita langgar perintah Allah SWT, itu Islam buruk. Tapi kita dah, orang dakwah ni, dakwah sendiri pun dah tak ada rasa gapuan, tak ada rasa gapuan, dia langgar perintah Allah SWT. Bila langgar perintah Allah SWT. Tujuan dakwah ni untuk besarkan perintah Allah SWT. Tujuan cakap kebesaran Allah supaya rasa besar perintah Allah, besar perintah Allah SWT. Wa ma yadurunaka min syai', dan mereka tidak dapat bagi mudarat pada kamu sedikit pun sebenarnya. Wa anzalallahu alaikal kitab, sekali lagi Allah Taala bagi, Allah Taala telah turun pada kamu kitab dan hikmah ni, dan Allah Taala telah ajar pada kamu apa yang kamu tidak tahu, untuk kamu ikuti, untuk kamu taati. Wa kana fadlullah alaika azima, dan kurnia Allah pada kamu sangat besar, sangat besar. Sekali lagi, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Kemudian Allah Taala bagi tahu juga satu kumpulan tu kan, yang cuba nak bela sahabat yang curi tu, nak sembunyikan aib mereka tu, mereka mesyuarat dengan secara sembunyi. Jadi Allah Taala tegur kan, tidak ada kebaikan. Tapi sini Allah Taala bagi tahu, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan, kebanyakan perbincangan secara sulit ni, ada secara illa, melainkan tengok man amara bisadaqatin. Hak ni tak boleh. Kalau nak buat perbincangan secara sulit, secara tersembunyi ni, maka bincang lagu mana nak sedekah, lagu mana nak buat ma'ruf, lagu mana nak islah di antara orang. Ni yang boleh. Tak. Tapi kalau perbincangan yang mana bukan perkara ni, maka tidak ada kebaikan. Perbincangan secara sulit. Wa man yaf'al dzalika, siapa dia buat semua tu dengan cari untuk dapat redha Allah, maka dia akan dapat ganjaran di sisi Allah. Tapi wa man yushaqiqir rasul, siapa dia canggah dengan cara Nabi, siapa dia tak ikut Nabi selepas jelas dah pada dia petunjuk Nabi, lagu ni petunjuk Nabi ni, dia wa yattabi' ghayra sabil min, dia tidak ikut jalan sahabat. Sabil min ini jalan sahabat. Siapa dia canggah dengan jalan Nabi, dia selepas jelas ni jalan Nabi, lagu ni Nabi Umat, dia tidak wa yattabi' ghayra, dia ikut jalan bukan jalan sahabat. Ajib. Nuwallihi ma tawallah, maka kami akan biarkan dia dikuasai oleh jalan yang dia pilih tu. Tak ada bantuan Allah SWT. Di akhirat nanti wa nuslihi jahannam, kami akan sumak dia, bakar dia neraka. Wa sa'at masira, dia seburuk-buruk tepat, buruk-buruk tepat. Wa yattabi', dia tidak ikut jalan mukmin, bukan jalan semua orang mukmin. Mukmin sini ni mula-mula sekali Abu Bakar, ijma' ni, dalil ijma' Imam Syafi'i ni. Dah, bila orang tua tu tegur dia, mari mana ijma' ni? Esok aku nak dengar dalil dia. Dah, sehari Imam Syafi'i tak tubik umur, belak Quran ayat dia. Tapi sabi Allah wa yattabi' tak, mereka ikut bukan jalan orang mukmin. Siapa dia jalan mukmin? Jalan mukmin jalan ijma' ni. Dia ijma' ni mula-mula sekali dah, dia kena ada siapa dia? Dia kena ada Abu Bakar dulu. Baru jadi ijma'. Kalau dalil tu tak ada Abu Bakar, dalil tu tak ada Umar, itu bukan ijma', tu ijma' tidak ada nilai. Ijma' tiada nilai. Sebab orang mukmin mula-mula selepas Nabi ni Abu Bakar dulu, Umar dulu, Osman dulu, Ali dulu, para sahabat dulu. Maka ijma' ni tak boleh khilaf ni dulu. Kalau bukan jalan demo ni dulu, maka ni bukan jalan mukmin. Sebab Allah Taala bagi mukmin ni am
alif lam dia punya istighraq. Dah, dia mula kena ada dari itu. Sebab orang mukmin selain daripada para sahabat ni tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi ijma' ni yang mana kita tak boleh langgar, yang kita kena tunduk, dari itu kena ada Abu Bakar. Yakin kena ada Abu Bakar. Kalau tak ada Abu Bakar tu tak dia bukan ijma'. Sebab apa? Ni berat ni. Berat ni. Kalau tak ikut jalan ni kan tak? Allah Ta'ala bagi tu kami akan biarkan dia sesat, akhirat nanti kami akan sumat dari neraka. Dia perkara besar lagu ni, dia mesti ada Abu Bakar. Mesti ada para sahabat. Bukan jalan biasa. Bukan jalan biasa. Wasa'at masira, seburuk-buruk tempat. Innallaha la yaghfiru an, Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa yang syirik dengan dia. Dia Allah Ta'ala ampun selain daripada tu. Tapi liman yasha, kepada siapa Allah Ta'ala kendaki. Siapa Allah Ta'ala kendaki. Wa man yusyrik billah, siapa dia syirik dengan Allah, maka dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. In yad'una min duni illa inasa. Kita sambung pagi esok insya-Allah. Sorry.